Rakyat bayar gaji menteri 3 kali ganda. Abid Liu yang bantu rakyat. Seharusnya agensi kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan, fasiliti dan memudahkan setiap urusan melibatkan warga emas dan juga orang kelainan upaya OKU. Golongan tersebut seharusnya diberi prioriti dan keutamaan dalam banyak sektor termasuklah yang melibatkan peluang perniagaan, kesihatan serta perkara yang berkait rapat dengan punca pendapatan dan sumber untuk meneruskan kehidupan ketika mencapai usia sebagai warga emas maupun OKU. Demikian yang dinyatakan oleh Setiausaha Persatuan Salasilah Keluarga Melayu Pulau Pinang, Abdul Latif Harun ketika ditemui Malaysia Deadline. Jelas beliau, seandainya agensi kerajaan seperti JKM, Pusat Zakat, MARA, PBT dan seumpamanya tidak mampu untuk membantu menyelesaikan masalah melibatkan keperluan warga emas dan OKU, adalah lebih baik jika diwujudkan Jabatan Abid Liu bagi memudahkan urusan golongan yang memerlukan. Sebagai bukti, dalam beberapa agensi kerajaan tidak membenarkan mereka yang berumur lebih 60 tahun bagi mendapatkan peluang untuk menyewa tapak niaga, sedangkan itu sahaja punca sumber pendapatan bagi sesetengah warga emas. Tidak dapat dinafikan terdapat seolah-olah ketidakadilan apabila warga emas cuba disekat bagi mengambil peluang yang disediakan sedangkan mereka masih sihat, kuat dan mampu untuk meneruskan kelangsungan hidup. Ada warga emas yang melebihi usia 60 tahun tetapi masih kuat dan sihat untuk meneruskan khidmat, maka adalah tidak wajar mereka dihalang bagi mendapatkan peluang berniaga mahupun bekerja kerana bukan kesemua warga emas mempunyai pencen dan tidak mahu mengharapkan anak-anak yang turut mempunyai beban menanggung keluarga mereka sendiri. Apatah lagi yang berpendapatan kecil, umpama kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang, kata beliau. Manakala pengerusi penaja Persatuan Muafakat Sungai Dua, Tasik Gelugur, Jaafar Ahmad turut menyarankan pihak terlibat seperti JKM, Zakat dan seumpamanya menyediakan task force untuk turun padang sehingga ke ceruk kampung dan pedalaman seperti mana yang dilaksanakan oleh pendakwah bebas Abid Liu bagi mencari golongan marhin yang memerlukan. Malah kata beliau, sekiranya Abid Liu boleh melakukan kebajikan tersebut tanpa dana dari kerajaan, kenapa pihak berkuasa sendiri tidak mencontohi apa yang dipertontonkan oleh pendakwah bebas tersebut untuk diteladani? Sebenarnya begini, kalau dah kementerian yang sepatutnya menjaga kebajikan rakyat dipimpin oleh menteri dan timbalan yang hanya tahu mencari publicity murahan, bagaimana mungkin rakyat terbela kalau menteri hanya tahu mengadakan sesi penggambaran dan memperagakan pakaian hampir setiap hari dengan make-up mampan? Mampukah beliau untuk turun padang dan ke ceruk desa untuk mengambil tahu hal rakyat? Jawapannya sudah tentu tidak. Ahli politik sebegini tidak pernah ada rasa segan silu melihat orang lain yang langsung tiada sebarang kepentingan membantu insan lain yang memerlukan berbanding dirinya yang mempunyai kuasa dan kedudukan politik untuk membantu rakyat. Perlu diingatkan bahawa Jabatan Abid Liu tiada sebarang birokrasi, tiada kleptokrasi dan tiada istilah pilih bulu sebagaimana yang dilakukan oleh menteri di zaman Perikatan Nasional. Terkini, tular di media sosial jurang jumlah pendapatan Menteri Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN sekaligus pembaziran duit rakyat untuk kerajaan yang mempunyai lebihan menteri. Semasa era kerajaan PH, Yeo Bee Yin menerajui Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ahli Parlimen Bakri dari DAP berkenaan dikatakan berpendapatan RM53,195.48 sebulan. Walau bagaimanapun, kementerian tersebut dipecahkan kepada 3 pada masa ini. Khairi Jamaluddin yang menjadi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi didakwa mempunyai pendapatan sebanyak RM61,188.22 sebulan. Sementara itu, 2 gaji Menteri PN bagi kementerian yang dipecahkan itu berjumlah RM115,297.68.
Pendapatan bulanan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah yang juga ahli Parlimen Lenggong dikatakan mencecah RM58,070 dan 48 sen. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dari PAS pula memperoleh gaji bulanan RM57,227.20. Hal ini bermakna Yeo Bee Yin menggalas tugas 3 menteri lelaki PN sekaligus dilihat wujudnya pembaziran duit rakyat lebih 3 kali ganda dalam kabinet bersaiz XXXL diterajui Muhyiddin Yassin pada masa ini. Jumlah wang rakyat untuk membayar gaji Menteri PN terbabit melonjak 232% berbanding ketika Yeo Bee Yin sebagai Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Inilah satu pembaziran yang nyata. Kebijaksanaan Perdana Menteri tebuk atap dalam menggunakan dana kerajaan dan duit rakyat. Asal dapat kuasa, duit rakyat, PN peduli apa?